Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jadi pada hari ini sama-sama kita akan mentadabbur surah Ali Imran yang menceritakan tentang madrasah Ramadan dari aspek ketakwaan, iaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Iaitu yang pertama, dina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Jadi ada 5 kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bersedekah dikala susah dan senang. Yang kedua, orang yang menahan marah. Yang ketiga, orang yang suka memaafkan orang lain. Yang keempat, Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Dan yang kelima, orang yang apabila telah melakukan dosa tetap ingat pada Allah dan kembali bertaubat kepada Allah. Jadi sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang bersedekah ketika susah maupun senang. Harta sememangnya perkara yang disukai oleh manusia. Namun ketika mana kita menyedekahkan harta kita, ketika itulah kita telah mendahulukan perintah Allah daripada apa yang kita suka. Jadi satu hari Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat-sahabat baginda, dan Rasulullah telah bertanya, siapakah di antara kamu yang lebih suka hartanya ataupun harta ahli warisnya? Lalu sahabat baginda SAW menjawab, tak ada seorang pun daripada kami Rasulullah yang lebih suka melainkan harta kami sendiri berbanding harta ahli waris. Lalu Rasulullah SAW berkata, harta kamu sendiri adalah harta yang telah kamu kedepankan, iaitu yang telah kamu infakkan. Adapun harta ahli waris adalah harta yang kamu simpan. Jadi definisi ini memberi wawasan kepada kita bahawa harta yang kita keluarkan itulah harta milik kita dan ia kekal selama-lamanya. Dan harta yang kita simpan pada waktu sekarang ini adalah harta yang bila-bila masa sahaja boleh bertukar kepada hak orang lain. Jadi kriteria yang ketiga orang bertakwa adalah wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Orang yang memaafkan orang yang lain ini ada 2. Yang pertama, boleh melupakan kesilapan orang. Yang kedua, tidak boleh melupakan kesilapan orang itu. Jadi dalam Quranul Karim, Allah perintahkan kepada kita untuk memaafkan serta melupakan kesilapan orang. Kerana apa? Supaya kita bertemu dengan beliau, dengan mereka, kita tidak akan mengimbau kesilapan yang telah mereka lakukan. Fa'fu wasfa'u, maafkan dan lupakan kesilapan orang tersebut. Walaupun ia bukanlah sesuatu yang mudah, namun responlah terhadap seruan Allah, insya-Allah Allah akan membantu. Jadi sahabat-sahabat, nilai kemaafan yang kita berikan adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti akan ada seruan yang berbunyi, ainal afuna 'anil nas, di manakah manusia yang ketika di dunia dahulu mereka suka memaafkan kepada orang lain. Halummu ila rabbikum, mari kamu semua datang kepada Tuhan kamu. Huzu wa huzu ujurakum, dan ambillah balasan dan ganjaran yang telah dijanjikan untuk kamu. Serta diserukan juga, wa haqqun ala kulli imri'in muslim iza afa ayyadkhulal jannah, berhaklah seseorang muslim yang memaafkan orang lain untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Indahnya agama Islam, tidak hanya seseorang diperintahkan untuk menahan marah, bahkan diperintahkan juga untuk memaafkan orang yang kita marah. Dan seterusnya, kita juga diperintahkan tidak hanya untuk memaafkan orang yang kita marah, bahkan melupakan kesilapan orang yang membuat kita marah. Begitu indahnya agama Islam. Di sinilah kita dididik hati kita untuk bertambah bersih dan suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tiada manfaat harta dan juga anak melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, iaitu hati yang bersih tanpa sebarang perkara-perkara yang bermasalah dan kotor. Jadi kriteria yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ini bermakna kita berbuat baik kepada orang lebih ataupun selayaknya, ataupun kita mendahului orang lain dalam berbuat perkara-perkara kebaikan. Jadi kita perlu berbuat kebaikan hatta kepada orang yang membuat kita marah. Kita tidak berdendam kepada mereka, ibarat. Dan yang terakhir,
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Tanda orang yang bertakwa apabila mereka telah tergelincir daripada melakukan kesilapan atau menzalimi diri mereka, mereka akan segera mengingati Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah sentiasa terbuka untuk mereka yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka memaafkan kepada orang yang ingin bertaubat. Walaupun dalam sehari mereka telah melakukan 70 kali kesilapan dan mereka telah 70 kali bertaubat kepada Allah, maka Allah tetap suka untuk memaafkan kepada mereka. Jadi inilah 5 sifat orang yang bertakwa yang boleh kita raih daripada madrasah Ramadan. Moga-moga Allah menganugerahkan kita nilai ketakwaan dan tergolongnya kita dalam orang-orang yang bertakwa. Jadi itu sahaja daripada saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.